Saya pergi, kalau saya pergi jumpa tuan-tuan, saya akan peluk mak saya. Macam mana dia peluk saya masa kecil, begitulah saya peluk dia. Saya peluk, cium, tuan-tuan. Itulah ibu yang ada, yang tidak akan boleh ganti lagi, tuan-tuan. Isteri boleh ganti, suami boleh ganti, tuan-tuan. Tapi ibu kalau dah tak ada, takkan jumpa, tuan-tuan. Ayah takkan jumpa, tuan-tuan. Saya cakap pada orang baru kemarin, dia kata saya ada ayah tapi tak pernah peluk lagi ustaz. Tuan-tuan, pergilah peluk. Saya dah dapat rasa, tuan-tuan, kehilangan ayah. Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, bila bercakap tentang Nabi, tidak ada orang yang boleh tahan kesedihan. Saya bila Ustaz Lah Khairi bercakap tentang Bilal bin Rabah, saya dapat ingat ketika Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dia mengajar tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW dalam masjid. Semua orang menangis, tuan-tuan. Tambahan pula, tuan-tuan, ini waktu duha. Kalau saya di Madinah, waktu duha ni saya ada kat Masjid Nabawi. Saya akan duduk kat belakang, saya akan tengok ketenangan, tengok orang tengah bersihkan Masjid Nabawi. Bau dia sama macam Masjid Farah, tuan-tuan. Sebab hati kita teringat. Maka betul lah bila orang duk nyanyi, orang duk sebut dalam syair, lau kana bainanal habib, kalaulah Nabi tu ada dengan kita, tuan-tuan, ladanal qasi wal qarib, yang jauh, yang dekat, pakat duk lari semua, tuan-tuan. Nak apa? Bukan dia orang datang nak apa, tuan-tuan. Dia orang datang taliban qurbal habib, nak datang dekat dengan Nabi SAW. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, kalau musim umrah ni, bulan 11, bulan 12, kami patut ke Mekah, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk tengok kubur Nabi, makam Nabi pun hati dah tenang, tak payah nak berebut, tengok pun tenang dah, tuan-tuan. Itu sebabnya bila kita ingat Nabi Muhammad SAW, satu anugerah yang tak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata, tuan-tuan. Itu sebab bila Ustaz Lah Khairi bagi tahu hari ni nak bercakap tentang Nabi, saya kata memang nak cakap tentang Nabi. Saya sampai mimpi, tuan-tuan, 2, 3, 4 kali. Bila sebut baru ni menteri kata insya-Allah di Arab Saudi akan buka. Tuan-tuan happy, tuan-tuan, happy. Kata ya Allah, dapat pergi dah aku bulan 11, bulan 12, dapat tengok kubur Nabi pun tak apa, sat pun tak apa dah. Tapi nak bagi tahu, tuan-tuan, itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan, bila Ustaz Lah cakap tentang Nabi, kita cakap kita sayang Nabi, apa bukti kita sayang Nabi? Apa bukti, tuan-tuan? Sedangkan Nabi SAW disifatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu Quran. Baca Quran itulah Nabi SAW. Tuan-tuan, antara akhlak Nabi, Nabi kata apa? Wabil walidaini ihsana, buat baiklah dengan mak bapak. Nabi tak ada mak bapak, tuan-tuan. Nabi tak tengok pun ayah dia. Nabi tak sempat nak berkhidmat untuk mak dia. Tapi Nabi SAW sangat menghormati kedua ibu bapa. Wabil walidaini ihsana, sampai anak muda datang nak pergi perang, tuan-tuan. Nak pergi perang, Nabi SAW tak izinkan, sehingga budak tu minta izin dengan mak bapak dia. Budak tu buat nangis mak bapak dia sebab dia nak pergi perang juga. Nabi suruh balik. Gembirakan hati mereka kama abkaitahuma. Gembirakan hati mereka seperti mana kau menangiskan mereka. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ada mak bapak, jagalah mak bapak, tuan-tuan. Saya masih ada mak, Ustaz Lah masih ada ayah. Kami kehilangan pasangan. Ustaz Lah kehilangan ibu, saya kehilangan ayah. Tuan-tuan, percayalah, yang muda-muda ni ada mak bapak, jagalah mak bapak. Selagi mampu telefonlah, tuan-tuan. Sebab itu akhlak Nabi.
Macam mana kita boleh buat suatu perkara yang Nabi tak suka, yang Nabi benci? Antaranya Nabi tak suka kita mengabaikan kedua ibu bapa. Itu sebabnya Allah dah bagi tahu awal-awal, wabil walidaini ihsana. Buat baiklah dengan mak bapak. Cuma tuan bayangkanlah kalau Nabi SAW dapat jumpa ibu dia, apa yang Nabi akan buat? Saya rasa lebih daripada segala-galanya. Tapi Allah tak bagi, tuan-tuan. Allah nak tunjuk tu. Nabi tak ada ayah, Nabi tak ada ibu, tak dapat kasih sayang ayah, tak dapat kasih sayang ibu. Tapi Nabi sangat menghormati kedua ibu bapa. Apa maksudnya, tuan-tuan? Maksudnya Nabi menghargai bila kita ada mak bapak. Itu sebabnya, tuan-tuan, ada masa buatlah yang terbaik. Saya, tuan-tuan, saya selalu bila baca dalam hadis Nabi kata, tengok ibu kamu tu mata takkan disentuh di api neraka. Antara mata yang tak disentuh di api neraka, la tamassuhumun nar. Antara dia tengok mak bapak. Saya letak depan. Saya letak gambar mak saya. Orang kata, oh letak gambar mak, tak letak gambar isteri. Saya kata tak apa, ada nombor 2 isteri saya. Mak saya ada, tuan-tuan. Saya ajak mak duduk dengan saya. Mak biasalah dia nak duduk dengan anak perempuan. Tak apa, saya bagi dia duduk dengan anak perempuan. Saya pergi, kalau saya pergi jumpa, tuan-tuan, saya akan peluk mak saya. Macam mana dia peluk saya masa kecil, begitulah saya peluk dia. Saya peluk, cium, tuan-tuan. Itulah ibu yang ada, yang tidak akan boleh ganti lagi, tuan-tuan. Isteri boleh ganti, suami boleh ganti, tuan-tuan. Tapi ibu kalau dah tak ada, takkan jumpa, tuan-tuan. Ayah takkan jumpa, tuan-tuan. Saya cakap pada orang baru kemarin, dia kata saya ada ayah tapi tak pernah peluk lagi, ustaz. Tuan-tuan, pergilah peluk. Saya dah dapat rasa, tuan-tuan, kehilangan ayah. Ayah saya, tuan-tuan, saya ingat lagi hari Ahad. Saya masa tu dekat Kuala Lumpur sebab dia minat satu benda, saya nak tengah beli barang ni sebab nak jumpa. Asal janji nak jumpa pada hari tersebut. Tapi nak jadikan cerita, tuan-tuan, adik saya perempuan tu tak dapat sebab suami dia tu ada kursus. Kami pakat adik-beradik ni nak jumpa ayahnya dekat Melaka. Dia kahwin dengan orang Melaka. Ayah telefon, petang tu telefon, sembang dengan dia. Elok saya, papa sihat, bila Jan nak balik ni, tapi tak jadi hari ni sebab minggu depan dia pun semua nak kumpul minggu depan. Okeylah, papa tunggu. Papa nak balik dah ni. Dia sebut perkataan papa nak balik dah. Tapi kita anak tak perasan, tuan-tuan. Papa nak balik dah. Tapi papa tunggulah nah, balik tau. Papa tunggu ni, papa tunggu. Betul, tuan-tuan. Kita happy belilah hadiah untuk dia ni, nak balik ni minggu depan ni. Asalnya hari ni tapi terpaksa batal. Kena tunda minggu depan sebab nak bagi semua adik-beradik ada. 11 orang. Tuan-tuan, pukul 11 malam saya balik, saya tengah baca buku ni. Pukul 11 lebih, adik saya telefon, cepat bangun, pak balik. Papa kena heart attack. Tuan-tuan, 12.30 meninggal dunia. Tuan-tuan, kalaulah saya dapat balik ayah saya, tuan-tuan, saya akan peluk dia, tuan-tuan. Itu yang Nabi SAW cakap. Kalaulah Nabi ada, tuan-tuan, kita akan buat apa pada Nabi. Itu sebabnya peliharalah apa yang Allah dah bagi, tuan-tuan, ibu bapa kita. Jagalah mak ayah kita, tuan-tuan. Masa dia ada, inilah sunnah Nabi. Kalau mak ayah kita tak boleh jaga, macam mana kita nak jaga negara? Macam mana kita nak melahirkan generasi akan datang? Itu sebabnya, itulah benda yang Nabi SAW ajar. Antara akhlak, jagalah kedua ibu bapa. Sebab mereka tidak akan kembali setelah mereka pergi, tuan-tuan. Nombor 2, kalau betul kita sayang Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi SAW sangat mencintai masjid. Alhamdulillah, yang datang ni semua orang sayang masjid. Bagaimana kita kat luar sana, kawan-kawan kita kat luar sana, supermarket dia orang boleh pergi, pasar malam dia orang boleh pergi, kedai-kedai makan dia pun boleh pergi. Tapi bagaimana nak ada sedikit masa nak solat berjemaah dekat masjid? Tuan-tuan, sedih, tuan-tuan. Kita di Malaysia ni lebih 19,000 masjid dan surau Jumaat. 19,000, tak kurang. Masjid Jumaat dan juga surau Jumaat. Tak masuk surau lain. Tak masuk surau tak ada Jumaat. Tak masuk surau KRNR. Tak masuk surau Petronas. Tuan-tuan, 19,000. Berapa ramai orang datang, tuan-tuan? Subuhnya berapa ramai?
Masjid Al-Falah ni, tuan-tuan, boleh tak kalau subuh sampai keluar? Kalau kita boleh buat, tuan-tuan, semua masjid macam surau Masjid Al-Falah, nescaya saya yakin, tuan-tuan, anak-anak bangsa kita akan jadi generasi yang hebat. Nabi SAW sebut dalam Al-Quran pun ada sebut, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang hebat, orang yang boleh menghidupkan rumah Allah. Berapa ramai, tuan-tuan, pemimpin-pemimpin datanglah masjid. Bila pemimpin datang, impak dia besar. Itu sebab Nabi tak pernah tinggal solat berjemaah. Nabi sakit pun Nabi datang, tapi Nabi minta Abu Bakar, ammim bina, jadilah imam kepada kita. Nabi duduk belakang Abu Bakar solat subuh, tuan-tuan. Di situlah ulama bincang, antara tanda-tanda menunjukkan bahawa Nabi redha Abu Bakar pengganti ba'da wafatih, selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita bagaimana? Pemimpin macam mana? Datanglah masjid, tuan-tuan. Ni rekod ni semua ada. Saya seru barilah semua pemimpin YB, penuhkan masjid-masjid yang ada. Nak jumpa di masjid, nak biar berada di surau dan masjid, biar kita ini dikenali oleh man fis sama'i wal ard. Orang yang di langit kenal, orang yang di bawah langit pun kenal, tuan-tuan. Itu je pemimpin. Nabi tak pernah. Itu sebabnya saya teringat Tok Guru ni Aziz Nikmat, tuan-tuan. Dia cerita depan semua artis-artis. Dia kata dia tinggal solat tahajud hanya 4 ke 5 kali saja, tak lebih daripada 5 kali. Itu pun ada sebab. Tuan-tuan, hebatnya. Itu pemimpin yang boleh jadi contoh. Tak pernah tinggal. Kecuali beberapa kali, tuan-tuan. Itu antara sebab Abang Norman Hakim terkesan hantar anak hafaz Quran. Alhamdulillah, anak hafaz Quran hari ni, sekarang ni dia nak jadikan anak dia tu biar belajar sains juga, hafal Quran, dan suatu hari nanti masuk ke universiti yang belajar sains. Jadi Quran dan sains digabungkan sekali, tuan-tuan. Itu sebabnya muslimin muslimat, hebatnya Al-Quran, hebatnya masjid, kita tak dapat tandingi apa yang Nabi SAW tunjulkan. Yang ketiga, yang terakhir yang saya nak kongsikan, tuan-tuan, Nabi SAW antara akhlaknya, kana aksarun nas du'a ila Rasulillah. Manusia yang paling banyak berdoa pada Allah adalah Nabi Muhammad. Tuan-tuan, kita sekarang diduga, tuan-tuan, diduga kita dalam wave yang ketiga COVID-19. Kalau tak jaga-jaga silap akhir bulan, boleh kena PKP balik, tuan-tuan. Tak ada orang yang tak takut, semua orang takut. Yang kerja swasta takut, yang kerja kerajaan takut, yang saya pensyarah di universiti takut, semua orang takut, tuan-tuan. Kita nak buat apa dah sekarang? Nak bergantung dengan pemimpin, pemimpin pun dia pun tak tahu dah sekarang ni. Nak bergantung dengan doktor-doktor, doktor pun dah tak tahu nak cakap apa dah. Nak bergantung dengan MKN, MKN pun dah tak tahu dah. Meeting dan terus meeting, cari jalan penyelesaian. Tuan-tuan, nak bergantung dengan siapa? Dawu mardakum bisadaqat. Nabi SAW pesan, ubatilah penyakit-penyakit ini dengan perbanyakkan sedekah. Sedekah tak payah. Datang Masjid Al-Falah, masuk je tabung yang ada. Sedekah, ya Allah, aku masukkan duit dalam tabung ini, ya Allah, kau tolonglah pelihara keluarga aku daripada COVID-19. Cukuplah, tuan-tuan. Bukan benda payah. Jumpa orang susah, ambil sikit. Makcik, ambil lah, doakan saya, keluarga saya selamat daripada COVID-19. Tuan-tuan, saya dengan Ustaz Allah, Ustaz-Ustaz lagi lah terdedah, tuan-tuan. Orang, kita walaupun SOP macam ni, orang tetap nak salam. Bila saya tanya jangan salam, tak boleh salam ni COVID. Apa Ustaz? COVID tak empi kat Ustaz-Ustaz pula dah. Susah hati kita dibuatnya, tuan-tuan. Serba salah. Tapi Nabi Muhammad, tuan-tuan, dia dah bagi tahu pada Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Baca dalam suar min hayatis sahabah. Baca dalam kisah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni orang yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, alimkan anak ini dalam agama Islam. Dan dia dikenali oleh ulama tafsir sebagai bahrun fit tafsir, sebagai ulama yang alim dalam ilmu tafsir.
Sahabat yang alim dalam ilmu tafsir, umur 15 tahun dah ada dalam muzakarah fatwa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan tuan-tuan, masa dia meninggal, orang letakkan dalam liang lahat, terdengar suara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, baliklah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan yang kau cari selama ini. Allah dengar suara, siapa baca? Tak ada orang tahu tuan-tuan. Sahabat pakat duk kelung, kenal, dengar tak suara tadi? Dengar. Siapa yang baca? Tak ada tahu siapa yang baca tuan-tuan. Seorang sahabat yang ada karamahnya. Pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, wa izasta'anta fasta'in billah. Nak minta apa-apa, mintalah dengan Allah. Dah tak boleh buat apa dah kita tuan-tuan. Sekarang ni tanggungjawab kita, mintalah dengan Allah. Itu yang Nabi ajar. Kalau betul kita ini sayang Nabi, mari kita sama-sama pakat berdoa pada Allah Ta'ala. Selain kita jaga SOP, selain kita buat segala yang disuruh oleh kerajaan, oleh MKN, tuan-tuan, banyakkanlah berdoa. Nak keluar rumah, berdoa, ya Allah selamatkanlah aku daripada COVID. Ya Allah selamatlah keluarga aku daripada COVID. Tuan-tuan, Allah saja yang dapat membantu kita. Sebab apa? Sebab Allah yang menghantar makhluk yang bernama COVID. Kita makhluk, COVID itu makhluk. Allah yang boleh menghalang kerana huwal khaliq. Kerana Allah itu pencipta. Betapa rahmatnya Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tak aku utuskan kamu kepada manusia ini kecuali rahmat kepada sekalian alam. Jangan kata manusia menangis tuan-tuan. Tu tadi Ustaz Allah cerita tentang batang tadi, apa nama tiang. Tiang kurma tuan-tuan, tiang kurma menangis kerana ada mimbar baru. Tengah-tengah Nabi berkhutbah, bunyi suara budak menangis. Duk tarik siapa menangis, rupanya mimbar yang lama. Sebab Nabi sudah tidak pijak akan mimbar tersebut. Tuan-tuan, unta datang mengadu pada Nabi tentang zalimnya orang yang jaga dia. Unta mengadu dengan Nabi, rahmatan lil alamin. Bagaimana kita manusia tuan-tuan? Masa Nabi pergi dakwah kepada Taif, tuan-tuan tengok, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masa Nabi pergi dakwah di Taif, 2 kali Nabi pergi. Kali pertama Nabi pergi, Nabi dipukul. Itu sebab bila kami pergi ke Taif tuan-tuan, saya selalu pesan pada para jemaah, tengok dan dengar tuan-tuan. Tengok ini semua ni kawasan-kawasan yang Nabi pernah lalui. Ini kawasan Nabi. Nabi masuk, Nabi dipukul, Zaid bin Harith sampai terkoyak kepala. Ishtadda ra'sah, sampai terkoyak kepalanya. Tuan-tuan, sampai kawasan tempat Nabi tengok kakinya berdarah. Sampai kawasan kita tengok tempat Adas datang bagi makan kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, Jibril datang jumpa dengan Nabi. Bersama dengan Jibril ada 2 malaikat lain. Malakani jabalan, 2 malaikat, 2 jabal, 2 bukit. Sebab Taif ni di antara 2 bukit. Dia di lembah. Datang nak hentam orang Taif, tutup orang Taif dengan 2 bukit itu. Apa jawab Nabi SAW? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhan, bagilah hidayah pada kaum aku, dia tak tahu ya Allah. Jangan hancurkan Taif. Tuan-tuan, berkat doa Nabi Muhammad SAW, hari ini tuan-tuan masuk ke Taif, tidak ada seorang kafir yang berada di dalam Taif. Itu sebabnya tuan-tuan, Nabi Muhammad dah tinggalkan kita banyak perkara. Cuma kita diminta untuk beramal dengannya. Antara amalan yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, saya tak nak panjang-panjang sebagai penutup, dan ia diungkapkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ad-dunya, innallaha yu'ta ad-dunya liman yuhib wa la yuhib. Allah bagi dunia ini, nikmat dunia ini kepada yang dia suka dan yang dia tak suka. Nikmat dunia ni tuan-tuan, jawatan, kekayaan, everything, semua Allah bagi
Orang Islam dapat, orang bukan Islam dapat. Orang Islam boleh jadi jutawan, orang bukan Islam pun boleh jadi jutawan. Orang Islam boleh ada pangkat, orang bukan Islam boleh ada pangkat. Dunia liman yuhib wa man la yuhib. Dunia yang Allah bagi ni kepada semua. Kau rajin, kau dapat. Kau pandai, kau boleh tadbir. Tak kiralah kamu orang Islam atau orang bukan Islam. Rahmatan lil alamin. Rahmatnya. Tetapi tuan-tuan, hebatnya Nabi SAW, dia sampaikan, dan Syekh Mutawalli Syaril kata apa? Wala yu'tal akhirah illa liman ahabba. Allahu Akbar. Tetapi akhirat hanya orang yang Allah sayang saja. Itu sebab tuan-tuan, kita yang ada ni ramai, saya tahu ramai yang berpangkat, ramai yang berduit, ramai yang mempunyai nikmat yang banyak. Tuan-tuan beruntung sebab Allah bagi dunia, Allah bagi akhirat. Sebab Allah suka kamu dapat akhir dunia, dan Allah suka, Allah sayang kita sampai Allah bagi akhirat. Dan beruntunglah saya, alhamdulillah tuan-tuan, suka bila tengok orang-orang yang berpangkat datang ke masjid, datang program-program ilmu. Saya pergi ke ke Masjid Mahmudiah dekat Putrajaya, 2 orang Tan Sri turun, tuan-tuan perempuan. Saya datang sini, Datuk Seri pun ada. Semua berpangkat. Tak salah kita mencari pangkat, sebab pangkat itu dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ni untuk orang Islam. Dunia untuk akhirat. Pangkat untuk akhirat. Jawatan untuk akhirat. Saya ada pangkat dekat universiti, ada pangkat dalam negeri, ada pangkat untuk kebangsaan, ada pangkat di luar negara. Tapi tuan-tuan, saya kena gunakan dia untuk akhirat. Jawatan saya fikir macam mana nak bagi anak-anak muda kita, anak-anak Islam kita ada jawatan, ada duit, ada kerja. Itu tanggungjawab saya. Ketua Jaringan Industri UKM. Selalu saya duk fikir mana nak hantar budak-budak ni biar dia orang boleh bekerja. Terpaksalah nak bagi budak tu masuk ke sini. Terpaksa fikir pelik-pelik, luar kotak, tuan-tuan. Bidang saya fatwa. Kita selalu duk cakap, sampai bila ni budak-budak kita ni, ustaz-ustaz kita duk komen tentang drama, betul kan? Ni drama ni apa ni, tak patuh syariah. Ni kenapa filem ni tak patuh syariah? Siapa yang nak mematuhkan mereka itu syariah? Betul ya? Betul. Bank ni tak patuh syariah, bank ni apa ni konvensional, ni takaful tak, ini insurans tak patuh syariah. Siapa yang menjadikan bank-bank ni takaful, apa nama, insurans ni patuh syariah? Kalau bukan orang-orang hebat seperti Datuk Dr. Daud Bakar, seperti Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, seperti Profesor Madya, Dr. Aznan, dan ramai lagi. Termasuk Menteri Agama Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri, antara yang awal terlibat dengan Bank Negara. Nak bagi semua tu patuh syariah. Ramai lagi. Profesor Datuk UKM, saya tak ingat, tapi nama dia tu hebat. Tuan-tuan, nak bagi tahu, kalau tak ada dia orang ni takkan berjaya. Jadi saya fikir, kenapa drama-drama, filem-filem ni kita tak masukkan pelajar-pelajar kita? Saya lantik, kami masuk dalam mesyuarat fakulti pengajian Islam, kita lantik Datuk Roshamno dengan Datuk Yusuf Haslam. Jadi kita punya, orang kata apa, macam penasihat fakulti penyiaran Islam. So bila diorang nak buat filem, bila diorang nak buat drama, diorang akan ambil pelajar-pelajar kita, 9 orang, 10 orang, diorang tapis, diorang tengok skrip yang patuh syariah, skrip yang ikut hadis sahih, skrip yang baca doa betul, seperti mana berlaku pada munafik 1 dan munafik 2. Untung sampai 40 juta Datuk Yusuf Aslam tu. Jadi tuan-tuan, saya kata sampai bila anak murid kita pakat keluar-keluar jadi imam kat masjid, kat surau? Cukup. Itu boleh kita bagikan, tapi pada masa yang sama core dia menjadi penasihat, menjadi pegawai syariah filem-filem ataupun industri perfilman. Itu penting. Oleh sebab itu kita kena keluar. Itu tanggungjawab saya. Sebab inilah yang akan saya jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Izhar, you talk banyak sangat, you banyak cakap. Apa yang you buat? Sekurang-kurangnya saya akan tunjuk sikit, ya Allah, ini yang aku dapat bawa, ya Allah.
Sebab dunia mazra'atul akhirah. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang tuan-tuan dan puan ada, apa yang tuan-tuan miliki pada hari ini, gunakanlah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah saranan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suruh kita jatuh fakir. Nabi tak suruh kita miskin. Kalau kita miskin, macam mana kita nak buat masjid yang secantik ini? Kalau kita tak ada duit, macam mana kita nak infak? Kalau kita tak ada duit tu, macam mana boleh ada tersegam indah Masjid Nabawi dan Masjid Haram, dua haramain tu tuan-tuan? Kalau kita tak ada duit, siapa nak bagi gaji kepada Imam As-Sudais yang pastinya gaji lebih daripada 50,000? Tuan-tuan, duit orang Islam. Bila orang Islam kuat ekonomi, bila orang Islam hebat, insya-Allah banyak perkara yang boleh menjadikan contoh kepada orang bukan Islam. Dan di sinilah dakwah. Dakwah dengan hal. Dia tengok orang Islam berjaya, orang bukan Islam akan hormat. Oh, ini betul-betul berintegriti. Oh, ini betul-betul berjaya. Maksudnya tuan-tuan, kita kena jadi seperti mana yang Nabi suruh. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, semoga kita semua berjaya di dunia dan juga di akhirat. Dan saya doakan semoga kita semua masuk dalam syurga insya-Allah. Dan kita tergolong daripada orang-orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang dibacakan tadi oleh Ustaz Abdullah Khairi berkaitan hadis yang cukup panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadis itu merupakan hampir lebih kurang dekat 2 muka surat. Saya ingat masa kami belajar dan kami diwajibkan hafal hadis ni tuan-tuan. Bukan hadis ni saja, Riyadhus Salihin tu kami wajib hafal. Bayangkan yang ngajar kami itu adalah Syekh Abdul Qadir Arnaud. Syekh Abdul Qadir Arnaud sakit, maka kita akan pergi belajar pula dengan Syekh Nuruddin Atar, baru saja meninggal dunia, seorang ulama hadis terkenal di Syam. Tuan-tuan, hadis tu panjang. Saya ingat masa Syekh Abdul Qadir mengajar, baca hadis tu sampai kepada Nuh, Syekh Abdul Qadir menangis. Sampai kepada Nabi itu, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Setiap Nabi itu cerita tu panjang, sampai. Setiap kali sampai, Syekh akan menangis. Bila Syekh menangis tuan-tuan, semua kelas menangis. Menangis tuan-tuan. Sebab tengok betapa sayangnya Nabi dekat kita. Betapa hebatnya rahmat Nabi, betapa hebatnya syafaat Nabi. Jadi oleh sebab itu, dengan kita pada pagi ini, semoga kita makin menyayangi Nabi. Bila sayang Nabi, kita buat apa yang Nabi suruh. Kita pakat-pakat saling ingat memperingati. Saya tahu kita banyak tanggungjawab. Kadang-kadang kita alpa. Saya alpa. Tuan-tuan juga, perempuan juga, manusia akan alpa. Ustazlah Khairi kadang-kadang alpa. Kadang-kadang dulu, sebab masa mula-mula kami forum, mulut dia terlepas selalu tuan-tuan. Mulut terlepas, mesti tepuk mulut. Oh, aku silap. Tapi sekarang ni mana tepuk mulut lagi dah. Dia sudah bertaubat ke jalan Allah. Jadi tak ada dah sekarang tuan-tuan. Kita hidup ni kena ingat memperingati. Saya ingat cakap kat dia, Syekh, kita tak boleh nak kata ke orang. Takut terlepas nanti kita nak patah balik, nak minta maaf payah. Dia pun selalu nasihat saya, Syekh, hantar kalau ceramah jangan nombor 1, nombor 2. Dia kutuk saya tuan-tuan. Sebab saya macam tu. Jadi dia mengajar saya banyak juga. Kami saling kongsi ilmu. Saya hormat Ustazlah Khairi sebab dia hebat tuan-tuan. Hebat dalam memainkan perasaan. Saya pernah bermusafir dengan dia. Bila orang bermusafir, kita boleh kenal dia. Tuan-tuan, jalan dengan dia, duduk dalam bas sama dengan dia, lepas tu pergi makan dengan dia. Tuan-tuan, ni tak kedekut. Bila nak makan, kita sama-sama nak bayar tuan-tuan. Berebut nak bayar, lah kali orang lain bayar. Tu Allah tu maha sayang tuan-tuan. Kita berebut nak bayar, orang lain nak bayar lah. Siapa bayar? Ada dah hamba Allah lain bayar. Kan macam tu kita kan. Ya Allah tuan-tuan, tu rezeki. Tapi saya belajar dengan dia ni hebat tuan-tuan. Dia tengah gelak-gelak tu dia boleh menangis tuan-tuan. Tengah nangis dia boleh gelak. Gila tuan-tuan. Hak tu hebatnya tuan-tuan. Tu nak kata hebat. Dia pandai psikologi. Saya tak boleh buat macam tu. Kalau saya sedih lah. Kalau saya gelak lah. Tapi dia, itu kekuatan dia. Jadi kami saling kongsi. Kami ada dalam grup WhatsApp. Kadang-kadang saya silap, dia akan tegur. Bila saya dapat naik pangkat, dia akan tegur. Dia, Ustaz Aslin, ingat pangkat itu adalah amanah Allah, kita pula taubat. Allah, insaf tuan-tuan. Dia pula ayat dia kan, ayat dia power kan. Insaf tu, semayan taubat aku bagi tu. Naik pangkat seberapa tahun, semayan taubat. Tapi tuan-tuan, itu pentingnya sahabat. Sahabat, dia akan gembira apabila kita gembira. Dia akan ingatkan kita apabila kita terlencong. Itulah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq.
Dia akan bersama dengan Nabi SAW. Bila Nabi perlukan, dia ada. Bila Nabi rasa di pinggiran antara dua pilihan, Nabi akan tanya pada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi itulah tuan-tuan, carilah sahabat yang baik. Dan saya akan ingat sahabat-sahabat saya, orang-orang yang selalu bersama dengan saya akan ingat. Semoga kita akan dapat belajar daripada kehebatan seseorang, dan jangan sekali-kali kita mengondem mana-mana orang. Itulah dia tuan-tuan, kehidupan itu. Dan inilah akhlak Nabi SAW. Nabi tak pernah kutuk orang, Nabi tak pernah menghina orang, termasuk Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Abu Sufyan radhiyallahu anhu, siapa Abu Sufyan? Ketua tentera Quraisy ketika peperangan Uhud. Dia antara punca kematian Hamzah radhiyallahu anhu. Nabi menangis. Tetapi tuan-tuan, di akhir hidupnya, Hindun radhiyallahu anha, Abu Sufyan radhiyallahu anhu, yang dulunya sangat tegas dengan Nabi Muhammad, menjadi orang yang paling rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya Nabi. Itulah akhlak Nabi. Sama-sama kita memperbaiki diri, sama-sama kita berubah untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Maafkan saya tuan-tuan perempuan kalau ada salah dan silap. Terima kasih Ustaz Lah, ya, ajak saya, dia selalu ingat saya. Saya pun selalu ingat dia. Dulu tak boleh masuk TV, sekarang boleh masuk TV. Dah lain sikit sekarang ni tuan. Cara pakai baju pun dah lain tempat. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kita nak biar kita sama-sama dapat menyebarkan ilmu. Sebenarnya inilah doa. Kita pun tak tahu apa yang akan berlaku. Kadang-kadang kita tak tahu tuan-tuan. Dalam ramai-ramai ni, doa salah seorang daripada kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berbaik sangkalah. Ampunkan saya, maafkan saya. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal aghniya'i wal athriya wa la taj'alna minal fuqara wal masakin fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat wa bashirna bil ghina ila 120 hasanah. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an wanfa'na bil Qur'an washfa'na bil Qur'an وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا منان يا رحمن يا كريم يا مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم.